Okey, kita bertemu kembali untuk video yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan FRP. Okey. So untuk video kali ini kita akan belajar tentang Google Log, okey, ataupun FRP. Okey. Jadi kita akan tengok slide yang berikutnya. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu FRP. Okey. Jadi FRP Log atau Factory Reset Protection ni adalah ciri keselamatan terkini dibangunkan oleh Google untuk semua Lollipop. Okey, Lollipop version 5.1. Okey, 5.1 tu adalah versi Lollipop lah. Okey, ke atas 5.1 dan ke atas untuk smartphone Android. Okey. FRP Log ini membantu anda untuk melindungi peranti anda dari penggunaan tidak diketahui. Okey, bermaksud yang macam kita cerita tu lah, maksudnya FRP ni dia dapat protect, okey, daripada siapa je yang contoh yang jumpa ke yang nak reset phone anda ke apa ke, dia tak akan dapat guna selagi dia tak masukkan email dan password. Okey. So kalau kita buat flash sekalipun, ada juga yang tak dapat nak bypass. So tak semua flash dapat bypass. Ada certain firmware tu dia dah jadikan sebagai special flash file. Okay, kita panggil dia sebagai combination file. Okay, iaitu adalah di mana file yang telah diubah suai oleh user ataupun pengguna untuk hilangkan FRP tersebut, untuk hilangkan akaun yang lama tersebut. Okey, maksudnya bila kita dah flash file tersebut, phone tersebut dia dah tak akan minta akaun yang lama. Okey, kita just boleh skip macam tu je. Okey, jadi itu lebih kepada teknik flash lah. Okey, sebab kita pun dah belajar flash. Jadi bila anda dapat phone nanti, kalau memerlukan teknik flash untuk bypass FRP, anda boleh je buat cara flash sama je. Okey, mungkin firmware je yang berlainan. Okey. Jadi dekat sini kita akan tengok okey, apa yang perlu anda tahu pasal FRP ni. Okey. Untuk bypass FRP ni, okey, pertama sekali yang macam saya awal-awal sekali kan masa kita start kelas tu. Okey, start macam dalam video yang saya cakap tu. Okey. Pertama sekali kita kena tahu mencari solution. Okey, kita kena tahu Google. Okey, jadi sebab apa? Sebab dia Android ni dia sentiasa berubah-ubah dia punya teknik. Okey, contohlah, okey, kita sebut pasal FRP sekarang ni. Okey, contoh macam ni. Kalaulah anda berjaya bypass satu model, kita ambil model Huawei Nova 2i contoh kan. Anda pakai teknik anda sendiri, okey, iaitu sama ada teknik trick, flash ataupun anda refer kat mana-mana Google ataupun website. Okey, mungkin masa tu anda berjaya, okey, dan anda dah dapat buat customer happy lah kan, dah dapat bypass apa semua. Tapi andai kata kalau bulan depan ataupun 2-3 minggu kemudian ada model sama datang, customer lain lah, model sama datang, anda mungkin dah tak dapat pakai teknik yang sama. Sebab apa? Sebab smartphone ni kadang-kadang dia ada update dia, sama ada minor update ataupun Android update lah. Okay? Biasanya dia update bugs. Okay? Dia akan fix bugs apa semua. So kadang-kadang dia update tu kecil je, tapi kecil tu pun dia dah cover banyak security. Kadang-kadang dia update security pun ada. Jadi bila anda nak pakai teknik yang sama, kemungkinan dah tak boleh nak lepas dah teknik tu. So anda kena tengok lagi teknik lain. So dia tak ada cara tetap. Okey, cara tetap untuk sesuatu model tu. Cuma dia ada teknik-teknik dia yang kita boleh pakai. Okey. So solution dia sentiasa berubah, okey. Jadi yang teknik tu je yang mungkin tak berubah, okey. Sebabnya teknik ni dia, kalau contoh kita ambil teknik yang pertama yang kita akan tengok ni contoh teknik trick. Okey, teknik trick saja pun dah ada banyak cara teknik dia, trick tu. Okey, teknik trick ni biasanya tak perlu pakai PC, kita just tengok kat mana tempat yang kita boleh kat mana bugs dia, maksudnya dekat dalam sistem Android ni kadang-kadang dia ada lubang-lubang dia yang kita boleh masuk, kan kita boleh masuk dan kita boleh melakukan trick supaya
Android tu dia dapat ubah balik FRP tu menjadi account yang belum lagi dimasukkan. Okay, faham tak maksudnya? Maksudnya bila kita buat cara trick ni, phone tersebut kita dapat masuk ke dalam menu dan kita dapat buang dia punya account. Contoh macam itulah. Okay, so lebih kurang macam tu teknik dia. Okay, selepas tu kita akan tengok teknik flash ROM. Okay, biasanya flash ni sama ada kita flash, flash secara total flash ataupun kita flash certain file saja, dan juga ataupun kita flash file combination. Itu untuk Samsung lah. Okay, flash pula ada dua, iaitu teknik biasa dan juga teknik test point. Okay, teknik flash special file. Okay, ini yang macam saya cakap lah. Okay, special file. Okay, biar contoh combination file. Okay, nanti saya tunjuk contoh combination file dekat website mana yang anda boleh rujuk nanti. Okay, teknik menggunakan tools dan software. Okay, ini pun nanti saya akan tunjuk. Ada alat yang dapat membantu korang. Ada alat special yang memudahkan kerja korang, tapi korang tak boleh nak depend kepada alat tu. Semata-mata korang kena ada ilmu juga. Korang kena tahu yang basic dulu sebelum korang menggunakan alat tu. Jangan kata kalau bila nanti saya dah cerita pasal alat tu, korang terus beli alat tu tanpa korang study dulu. Make sure korang kena tahu dulu apa yang korang nak buat dan korang kena tahu dulu bila korang beli ni adakah berbaloi, okey, adakah korang selalu dapat phone yang memerlukan alat tu untuk repair ke tak. Kadang-kadang tak perlu pun alat tu, kadang-kadang boleh pakai cara lain. So sebab alat tu pun agak cost juga kan. So korang kena berfikir secara rasional lah. Okay. Okay, bypass FRP, teknik keyword dan trick. Okay, ini kita masuk teknik yang pertama lah. Okay, teknik trick. Okay. Okay, so sekarang ni kita telah pun belajar banyak perkara lah pada sesi-sesi lepas, pada video yang lepas. Okay, terutama sekali teknik flash smartphone. Okay, bila ada FRP yang memerlukan korang flash ataupun buat test point, saya rasa itu dah tak jadi masalah sebab korang pun dah belajar pasal test point. Okay, dah belajar pasal flash mengikut chipset. Okay, jika teknik trick, okay, anda cuma ikut step sahaja yang ditunjukkan dalam internet. Okay, saya nak bagi korang cara dia. Okay. Contoh okay. Contoh dia. Okay, saya buka contoh. Okay. First kali kita akan tengok carian YouTube. Okay, first kita akan try buka YouTube. Okay. Okay, contohlah anda nak cari untuk model. Kita ambil model Huawei Nova 2i. Nova 2i. Okay, FRP. Okay, contohnya model macam ni. Okay, jadi yang pertama yang perlu anda tengok adalah, okay, kat sini dia akan keluar banyak sangat cara dia nak bypass FRP. Tapi takkanlah anda nak buka satu-satu, cuba satu-satu. Sebab mungkin setiap kali anda cuba ni tak semuanya berjaya. Okay, dan anda bayangkan berapa banyak masa yang anda akan habis jika anda cuba setiap satu ni video ni kan. Kuota dah semestinya lah akan banyak guna kan. Lagi kalau korang pakai mobile data. Okay. So cara dia, okay, cara trik ni memang tak ada trik yang tetap. Dia trik ni pelbagai mengikut model. Model ada beratus-ratus model. Brand ada macam-macam brand. So cara dia adalah kita kena make sure yang kita filter tarikh yang baru. Kenapa nak filter tarikh yang baru? Sebab kita nak make sure kita dapat security yang baru. Maksudnya kita nak bypass security yang baru. Let's say lah kalau macam yang saya cerita tu, kalau minggu ni kita dapat bypass Nova 2i, minggu depan customer pergi update. So dia datang lagi, okay, dia nak suruh kita bypass, dah tak sama cara dia. So kita akan cuba cari teknik yang paling latest supaya yang security lama pun dapat bypass, yang baru pun dapat bypass. Faham kan? Okay. Jadi cara dia kita filter macam ni. Kita buat yang this week ni saya rasa mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tak ada lah. Okay. So kita tengok kat sini 2 days ago, 6 days ago, 1 day ago. Okay. Kalau kita tengok kat sini,
FRP untuk all Huawei. Okay. Sekarang ni kita nak cari Nova 2i kan. So dekat sini dia tak ada mention yang Nova 2i yang ini pakai TeamViewer, yang ni lebih kepada service TeamViewer lah. So kita nak cari solution untuk kita buat sendiri. Okay, so kita cuba tengok this month. Okay, so 3 weeks ago, 1 week ago, 3 weeks ago, 2 days ago. Okay, 6 days ago, 1 day ago. So yang ini model lain. So kita ambil untuk yang 3 weeks ago. Okay, 3 weeks ago, cuba kita tengok Okay, yang ini dia pakai, yang ini dia tak pakai trade. So kita tengok yang tak pakai PC sebab sekarang ni kita punya mission, kita nak pakai cara trade. Okay, so korang kena ambil yang latest sekali, yang tak perlu pakai PC. Sebab korang kena pilih yang teknik yang korang nak dulu. Okay, contoh. Okay, mungkin tak banyak cari yang untuk this month, kita ambil this year. Okay, 5 month, 3 month. Okay, so kita ambil yang 3 month. Okay, kita ambil yang ni, kita tengok. Okay, so inilah cara trik dia. Okay, kita tengok sekejap Okay, kalau kita tengok kat sini, ini ada lebih kepada teknik talkback teknik talkback. So dia basically dia akan menggunakan talkback untuk bypass. Okay, video ni saya nak cepatkan sikit sebab korang boleh tengok sini dekat YouTube. Sebab ni daripada YouTube kan. So dia lebih kepada korang akan masuk create Gmail baru. Dekat add account, maksudnya bukan dekat verification tu. Okay, so korang masuk email dekat Gmail korang hantar email, lepas tu korang boleh masuk setting dan korang pun korang pergi kepada reset. Okay, reset setting. Okay, so bila korang dah masuk ke menu okay, korang boleh skip lah. Okay, basically itu cara dia. Okay, so ini adalah teknik yang tak menggunakan pakai telefon. Okay, ini adalah satu contoh trik yang saya tunjukkan. Ada macam-macam lagi trik, bermacam-macam model, bermacam-macam brand. Okay, jadi kita akan tengok lagi yang seterusnya, carian Google. Okay, let's say tadi kita masuk yang YouTube kan. So kita nak cari Google untuk FRP. Okay, Google ni biasanya kalau korang tak nak tengok video ataupun korang tak nak ataupun internet korang slow ke kan, ataupun tak nak korang suka membaca ataupun korang suka tengok
artikel ke tutorial dari segi teks kan, ataupun korang tak nak kuota korang banyak berjalan ke apa kan, so sama juga korang type Huawei what do I FRP. Okay. So dekat video ni korang tak payah buka lah kan, sebab korang dah memang target korang nak tengok website. Okay, so korang tengok kat sini ada tarikh kan, dekat sini ada tarikh. Okay. Okay, 1 Februari, 7 Mac, 16. Okay, so ada yang tak keluar tarikh, ada yang keluar. So macam mana kita nak filter? Tukar filter dia kat sini. Okay, kita tekan dekat apa? Okay, tekan dekat setting, tools. Okay, tekan dekat tools. Lepas tu pilih. Okay, boleh pilih partial lah. Okay, ataupun pasman dulu. Okay, ada 7 Mac. Okay, 2021. Okay, kita try buka yang ni. 3 day ago pun ada. Okay, kita tengok yang ni. Okay, so yang ni dia memakai bukan cara trik lah. Okay, ada cara lain. Yang ni nanti kita akan tengok nanti. Okay, so kita tengok yang ni. Okay. Okay. Ni ada tutorial. Memang dia tunjuk step by step gambar dia. Okay, hold and press volume up down for 5 second. Okay, apa semua korang boleh follow je kat sini. Okay, nampaknya nampak gayanya teknik dia sama je macam dalam YouTube tu. Mungkin video YouTube tu adalah yang memang untuk latest punya Android lah kan, Android latest model Huawei Nova 2i. Okay, so macam tu saja. Okay. Kalau model lain, korang boleh type je model lain. Oppo, R5, contoh macam tu. Okay. So, yang penting FRP ni dia punya keyword Okay, kalau nak flash, keyword dia apa? Firmware. Okay, ni nak cari dia punya firmware. Okay. Betul tak? Okay. Oppo. Okay. A3s. Nampak? Ni ada firmware apa semualah. Okay. So, okay, itu untuk Google. Lepas tu satu lagi website GSM Arena, search ikut topik. Okay, yang ni saya nak korang, kalau boleh korang bookmark sebab ini biasanya tempat berkumpulnya technician ataupun kita panggil sebagai forum untuk technician lah, technician smartphone lah. Okay, so website dia korang boleh Google je, GSM Forum, bukan GSM Arena GSM Forum. Okay, ada typo kat sini. Okay, GS Forum. Okay, korang buka yang ni, Forum GSM Hosting. Okay. Okay, so dekat sini, okay, back dulu. Kita nak buka dia punya main, okay. Okay, GS Forum Hosting. Kita type macam tu. Ataupun, tak apa, kita buka je kat sini. Lepas tu kita tekan dia punya home dia, okay, kat atas ni. Okay, so kat sini ada banyak Ada banyak section, okay. Ada berkenaan dengan software, ada hardware, ada berkenaan dengan phone hardware repair, okay, GSM phone model lama, okay, Java, lepas tu programming pun ada, okay, nak the marketplace pun ada, okay, product support, okay, nak download firmware pun ada kat sini. Okay, contohlah yang macam Samsung combination file tu kan, macam mana nak flash yang tu supaya dapat bypass FRP. Korang tekan je dekat bahagian ni, masuk section tablet, software and hardware area, phone and tablet, phone atau tablet. Okay, masuk ke dalam Samsung. Okay, Samsung. Okay, kat sini korang tengok ada banyak brand Samsung kan. So, sorry, bukan brand, maksudnya banyak section. So, korang ambil bahagian Samsung Flasher, software and firmware. So, korang tekan kat sini. Kalau kat sini dia hardware. Okay, so kita tengah bincangkan pasal software. So, kita masukkan macam. Nanti korang boleh tengok sendiri lah dekat hardware tu, kalau korang berminat. Okay, Samsung S8, S8 Plus, 100% working FRP reset solution. So, kita tekan kat sini. Okay, sebaiknya nanti korang cuba register lah. Okay, kalau boleh. Sebab ada certain forum dia nak download, dia kena login.
Okay, nak nampak dia punya link download tu kan, macam kat sini. Nasib baiklah dia tak perlu login. So, okay, kat sini nak bypass flash download firmware ni ikut model lah yang sesuai. Okay, download yang ni. Okay, lepas tu flash. Okay, yang ini dia ada tutorial dia lah. Okay, nanti korang boleh tengok tutorial untuk file combination ni dalam internet. Okay, ataupun korang tengok kat sini. Ni dia ada contoh kat sini. Okay, okay, ni korang boleh tengok yang YouTube ni. Okay, okay, nanti korang boleh tengok. Okay, lepas tu dia ada banyak lagi. Request any Samsung firmware here. Kalau korang nak download kat sini pun boleh. Okay, ni dia boleh download lah kat sini. Bukan download lah, maksudnya kalau korang cari tak jumpa, korang boleh request kat sini. Okay. So mana yang tak jumpa, cari, tak jumpa tu, korang boleh download kat sini lah. Okay. Ataupun korang nak tengok apa lagi. Ni dashboard recovery, satu forum. Yang ini for file untuk Samsung. For file. Sebab for file ni dia lebih, kalau for file ni dia lebih flash, dia lagi menyeluruh lah. Okay, daripada satu file, dia lagi complete sebenarnya. Satu file pun dah complete, tapi kalau full flash ni, dia flash sekali dengan recovery, sekali dengan boot, complete lah. Memang betul-betul complete lah, 100% akan fresh. Maksudnya semua sistem boot, recovery semua fresh. Okay, so kita tengok brand lain pula. Okay, Samsung, Xiaomi. Okay, kita tengok dekat software. Okay, all Xiaomi firmware download here. Okay, boleh download. Okay, nampak? Macam-macam. Okay, kat sini. Macam-macam model Xiaomi boleh download. Okay, lepas tu kita tengok kat sini. Mi Echo Remove. Okay, ni dia ada bagi tahu tips. Okay. Ni korang baca lah, kadang-kadang ada yang tak. Ni dia apa? Mi 5 firmware ni firmware lah. Siap ada password lagi kat sini. So korang kalau download, korang kena masukkan password lah nanti. Okay, korang request apa-apa pun boleh. Sebab kat sini kebanyakan orang dia bidang dia lah. Orang yang masuk forum ni biasanya bidang dia lah. Okay. So nanti korang boleh tengok. Okay, ini nak update apa semua. So tengok yang ni. Okay. Okay. Ini nak flash cara. Ini untuk Xiaomi model baru So korang boleh tengok kat method kat sini. Okay. Korang boleh tengok macam-macam tutorial kat sini untuk korang tambah lagi ilmu korang. Sebab kelas kita ni, kelas online, kelas video ni adalah di mana anda untuk mulakan langkah. Okay. Sebab bila anda dah ada base, anda dah ada satu ilmu basic tentang ni, anda dah boleh memandai-mandai untuk ke step seterusnya. Okay. Bukan memandai-mandai dengan tak ada ilmu, tapi memandai-mandai untuk anda lebih banyak lagi ilmu yang dapat. Maksudnya anda upgrade sendiri secara memandai-mandai. Tak perlu nak tunggu orang kasih ilmu tu. Anda dah boleh memandai-mandai untuk mencari ilmu. Sebab apa? Sebab anda dah tahu dah terms dia macam mana nak Google search, macam mana keyword nak tarik, forum apa. Ni saya dah bagi tahu forum apa. So korang boleh mencari solution sendiri dan juga boleh upgrade ilmu sendiri. Ini starting point dia. Video ni adalah starting point di mana untuk anda celik. Untuk anda lebih nampak macam mana di perjalanan dia. Okey. Maksudnya depan ni anda dah lagi yakin, sebab anda dah tahu macam mana nak cari solution dekat Google. Okey, selain daripada anda tanya dalam grup Telegram lah. Okey. Kalau anda tak jumpa solution pun ada cikgu yang akan membantu. Okey, anda just PM cikgu. Okey. Insya-Allah dia akan tolong anda, tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok okey, kita dah habis bahagian teknik. So kita flash room ni kita pun dah tunjuk flash, combination pun dah tunjuk dekat website tu. Okey, teknik menggunakan tools dan software. Okey. Tools dan software ni kita pakai alat ini, pengenalan MRT Dogger. Okey. Okey. So saya nak tunjuk MRT tu macam mana. So korang tengok kat sini. Okey, saya akan keluarkan MRT ni. Okey, ini adalah MRT saya, dah lama dah sebenarnya. Okey, warna pun macam dah luntur dah. Okey, MRT ni dia nampak macam pendrive tapi dia sangat powerful. Okey, so basically dia adalah sebuah alat Doggle
untuk kita masuk ke dalam laptop ataupun komputer supaya anda dapat buka dia punya program. Selagi anda tak masukkan Dogger ni, anda tak boleh buka program dia. Ini macam kunci dia lah. Okay? Sebab dia kita nak pakai dia, kita nak pakai dia punya program, kita nak pakai benda ni. Ini tak ada apa pun. Kan? Sambung kat PC, tak ada, bukan macam pendrive boleh simpan barang ke apa, tak ada. Just sambung ni, dia akan detect benda ni dan program tu pun boleh buka. Okay? So saya bagi contoh, okay, saya sambung kat PC saya. Okay. Okay, and then kita akan tunjuk macam mana software MRT tu Okay, software MRT tu kita tengok kat sini. Okay. MRT software. Okay, ini MRT So first kali kita kena disable lah. Okay, sebab kadang-kadang benda-benda yang repair phone ni apa semua di-detect sebagai ancaman lah. Okay, padahal tak ada apa pun. Okay. So ini kita extract. Biasa korang download, korang dapat macam ni lah. Yang ni saya dah extract. So kita delete semula. Okay. Okay, kalau korang download, korang dapat yang macam ni. Okay, so korang extract 7-zip. Okay, nanti kat mana nak download ni, semuanya bila korang dah beli, nanti korang akan tahu. Okay, sebab kalau korang Google pun, dia ada website di MRT tu. So korang boleh download dia punya main software dia. Okay, selepas anda dah masukkan MRT dekat USB port. Okay. So kita tengok dulu. Okay. Okay, so kita buka yang ni. Okay, so saya akan buka main program dia. Okay, ini tak boleh buka selagi kita tak masukkan Docker. Saya dah masukkan Docker, so saya boleh buka. Okay. Okay, ini paparan dia. Okay. Dia hebatnya dia kerana dia lebih kurang macam all in one. Okay. Complete. Maksudnya kita tak perlu nak pening-pening nak cari flash store yang lain. Untuk model lain pakai tool lain, untuk model ni dia bukan 100% complete semua chipset, tapi dia almost lah. Okay, kalau kita tengok kat sini Qualcomm Alloy, okay. So ini untuk Qualcomm, ini untuk MediaTek, okay. Ini untuk Vivo, okay. Vivo punya Qualcomm, QC ni masih Qualcomm. Vivo yang pakai chipset Qualcomm bukan MediaTek ke apa. So kalau MediaTek tekan kat sini, okay. So dekat sini kita tengok nak unlock bootloader pun boleh. Bootloader ni macam kita nak root ke apa kan, itu dah masuk dalam bidang lain lah, okay. Bidang modification ataupun kita nak buat custom room ke apa kan, so kita boleh unlock bootloader, custom recovery ke boleh buat lah kalau unlock bootloader. Okay, Vivo model lama, okay, untuk buang account dan juga password untuk format pun boleh. Vivo model baru nak repair IMEI, okay, kalau Vivo model baru kita boleh pilih model apa yang kita nak untuk Vivo tu. Okay, nampak tak kat sini. Okay, lepas tu kita dah pilih, kita pun pilih apa kerja yang nak suruh dia buat. Nak factory reset ke, nak erase FRP ke, nak unlock mobile without lost image. Okay, tak hilang lah image. Nampak hebat kan? Okay, lepas tu korang kena power off, tekan volume atas, volume bawah, USB cable, lepas tu detect sebagai 980, lepas tu barulah korang start. Macam tu. Okay. And then kita tengok Huawei pun ada, okay. Meizu, okay. Kalau kita tengok kat sini, saya buka sekali Kalau kita tengok kat sini, okay, ada QC tools, okay, nak read flash, write flash, okay, MediaTek pun ada, okay. Okay, read flash ni maksudnya write flash ni nak flashing lah, macam korang pakai Odin flash SP flash store tu. Read flash ni korang nak sedut software daripada phone lain yang working untuk korang sedut supaya korang boleh simpan firmware software tu untuk konten flash ke dalam phone yang tak working. Maksudnya contoh kalau korang ada phone yang macam setengah orang kan dia ada beli phone yang tak ada brand ataupun yang tiruan yang clone kan. So dia tak boleh nak, contoh dia beli Oppo yang clone. So dia tak boleh nak flash firmware yang original yang Oppo punya brand. So dia tak jumpa cari. So kalau dia cari pun jumpa yang original punya Oppo je. So dia tak dapat yang clone tu. So kebetulan kalau dia ada kawan dia yang beli Oppo yang clone juga, dia punya phone dah start logo, kawan dia tu masih elok, model yang sama, version code yang sama, code model yang sama. So dia boleh pinjam ke, dia boleh minta ke apa kan, sedut firmware tu untuk dia simpan dalam komputer dan juga nanti dia boleh flash ke dalam phone yang start logo. Macam tu. Okay. Nak erase FRP pun boleh. Okay. Kalau tengok kat sini,
Kalau kita tengok dekat, okey. Sekejap Okey, MediaTek ni, okey. So MediaTek ni kat sini lah kot. Okey. Yang ni saya lama dah tak update. So mungkin dia tak smooth sikit lah. Okey, saya kena buka tutup. Okey, sekejap Okay, kita tengok dekat MediaTek. Okay, MediaTek kita ada read flash, write flash, read pattern, IMEI repair, erase FRP. So dia tak tengok. So nak pilih model dia, contoh kalau Motorola punya MediaTek, so kita pilih Moto. Kalau Huawei tu pakai apa MTK, kan kita pilih model Huawei. Sebab kan kita dah belajar kan, kita tak tengok brand, kita tengok chipset. So kat sini kita kena select juga nak lebih spesifik. So kita ada Oppo, so Oppo ni MediaTek, so kita jangan pilih dekat Oppo Qualcomm, ataupun kalau Vivo tu MediaTek, jangan pilih di Vivo Qualcomm sebab MediaTek, so kita pilih MediaTek. Okey, saya kena buka sekali lagi. Okey. Tools ni tak susah sangat pun, dia senang je. Okey. Korang just kena tahu function untuk select je. Okey. Okay, lepas tu korang ambil Vivo, contoh Vivo ada tak kat sini? Kalau Vivo tak ada, korang buat default je, okey. Korang tak perlu select kat sini. Okey, kalau Oppo ada, korang pilih Oppo. Okey, lepas tu korang buat je dapur yang suruh. Volume up, sambil connect to mobile. Lepas tu tekan start. So dia buat. Okey. Lepas tu, okey. Kita tengok MRT Dogger ni sudah meluas lah. Okay, digunakan di kalangan juruteknik smartphone. Dia dapat reset lock, reset data, FRP untuk kebanyakan model lah. Okay, lepas tu MRT ni lesen dia tak perlu diperbaharui lah. Lifetime lesen. Maksudnya kalau korang beli, korang boleh dapat update. Dah tak perlu nak bayar tahun sekali untuk update ke, ataupun kalau tak baru lesen, tak boleh nak buka ke apa kan. So banyaklah fungsi dia kan. Okay, lepas tu ini kita dah tengok dah. Okay. Andai kata kan, kalau korang nak guna MRT ni, tak lepas, contohlah, kalau korang just sambung kabel, korang kan dah belajar kan, sambung kabel untuk Qualcomm, kalau korang tekan macam start tu, dia tak detect driver tu, ataupun dia tak boleh nak flash, maksudnya korang kena buat test point. Okay, so kalau test point ni, biasanya kita kena buka phone lah, buat je macam biasa, ambil tweezer ataupun solder dekat kat mana-mana komponen yang memerlukan test point, ataupun tekan dengan tweezer. Lepas dah detect tu baru korang tekan start. Okay, macam tu. Kalau kita tengok dekat Xiaomi pula, okay, Xiaomi ni dia ada apps yang dia separate lah. Okay, ini untuk Xiaomi. Masih lagi MRT Dogger. Okay, nampak tak Xiaomi kita boleh pilih. Okay, lepas tu kita boleh pilih model dan kita boleh pilih apa yang kita nak buat. Okay, remove account, disable account, erase FRP, remove password, factory reset. Okay, so dekat sini kita tengok kadang-kadang Xiaomi, kalau Xiaomi ni dia dah bagi contoh how to into EDL. Sebab Xiaomi ni kebanyakan dia kena masuk EDL mode lah. Okay, EDL mode kalau tak boleh kena masuk test point. Okay, yang ni tak boleh tekan. Okay. So korang kena masuklah sama ada EDL mode biasa ataupun test point. So macam test point tu pun korang dah belajar kan. Kalau nak cari model apa-apa pun, kalau nak tahu dia punya test point, so korang just type test point. So korang akan tengok kat sini ada macam-macam test point lah kat sini nampak tak? Sini, kat sini test point dia nampak. Ni titik dia lah. Okay, ni titik dia. Tekan dua ni. Okay. B7 Plus. Okay. Okay. Jelas setakat ni? Okay, selepas ni kita akan masuk video selepas ni kita akan masuk lagi pasal UNT box. Okay. Itu salah satu tools juga untuk kita bypass. Okay. So saya harap anda semua masih lagi berada dengan saya. Sama-sama kita belajar. Okay. So kita jumpa di video
seterusnya. Okay.